Di dalam sebuah hadis an Amr bin Abi Qurrah radhiyallahu anhu qala kana Huzaifah bil Madain فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان ويذكرون له قول حذيفة ويقول سلمان حذيفة أعلم بما يقول ويرجعون إلى حذيفة ويقولون قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه أما تنتهي وحتى توقع اختلافا وفرقا ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة قال والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر أو كما قال hadis sahih riwayat Abu Daud daripada Amr bin Abi Qurrah radhiyallahu anhu. Amr bin Abi Qurrah dia bukan sahabat, dia tabi'in. Kata dia kana Huzaifah bil Madain. Kata dia sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Yaman. Dia duduk di Madain. Tuan-tuan, Huzaifah bin Yaman ataupun dia dipanggil dengan nama Abu Abdillah. Dia ni istimewa pasal dia dianggap pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dengar clear? Tahu clear? Okay. Saya pun dengar merasa kembang. Huzaifah bin Al-Yaman
Dia ni istimewa. Pasal dia dianggap pemegang rahsia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Especially dia ni diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kenal orang munafik. Dia dianggap istimewa. Okey. Kerana dia diizin Allah Subhanahu wa taala untuk kenal orang munafik. Clear sikit kot. Sampai Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Kalau ada orang mati pada zaman Sayyidina Umar, Sayyidina Umar tanya Huzaifah bin Al-Yaman, yang mati ni munafik ke tak? Kalau Huzaifah kata okey, dan Huzaifah sembahyangkan mayat orang itu, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an akan sembahyangkan mayat orang itu. Istimewanya sahabat yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman ini, dia anak kelahiran Madinah. Ayah dia orang Mekah, mak dia orang Madinah. Nak panggil dia ni Muhajirin pun boleh, nak panggil dia Ansar pun boleh. Ayah orang Mekah, mak orang Madinah. Hadis yang kita baca pada malam ini nak cerita tentang dia. Huzaifah bin Al-Yaman pada satu hari ketika dia duduk di Madain, dia duduk bercakap dekat orang ramai, dia duduk cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam ni pernah marah-marah kepada sahabat-sahabat Nabi. Dia cerita benda tu. Dia kata Nabi SAW pernah marah-marah kepada sahabat-sahabat Nabi. Fayantaliqu nasun mimman sami'a dhalika min Hudzaifah fayatuna Salman. Jadi orang yang dengar cerita Huzaifah yang kata Nabi SAW ini pernah marah-marah kepada sahabat-sahabat Nabi, mereka jadi berasa macam biang betul. Sebab setakat yang mereka kenal Nabi SAW, Nabi ini bukan jenis marah-marah. Bila Huzaifah cerita kata Nabi SAW pernah marah-marah kepada sahabat, orang yang dengar ni rasa macam ada something wrong dengan cerita itu. Fayantaliqu nasun mimman sami'a dhalika min Hudzaifah fayatuna Salman. Maka mereka pergi refer kepada satu sahabat lain yang bernama Salman Al-Farisi. Pasal zaman tu tuan-tuan, sahabat duk ada ramai. Jadi kalau dengar daripada sahabat ni satu cerita yang rasa macam nak kena ada pencerahan, mereka pergi cari satu sahabat lain yang juga sahabat hebat. Jadi dia pergi jumpa Salman Al-Farisi. Salman ni hebat ke tuan-tuan? Hebat. Bila sebut Salman Al-Farisi, dua benda kita tahu. Apa dia? Satu, dia bukan orang Arab, dia orang Farsi. Itu sebab dipanggil Salman Al-Farisi. Yang kedua, bila sebut nama Salman Al-Farisi, automatik kita nanti tahu apa dia? Idea dia korek parit ketika berlaku perang Khandaq. Ini dua benda semua orang tahu. Salman Al-Farisi ini asal orang Parsi. Orang Parsi beragama
Majusi. Majusi maksud dia apa tuan-tuan? Sembah api. Dia bermula dengan satu orang yang beragama Majusi, sembah api. Dia tak puas hati. Sendiri timbul di dalam jiwa Salman Al-Farisi ini rasa macam tak kena duk sembah api ni. Dia rasa tak kena. Dia mencari-cari kebenaran. Ini cerita Salman Al-Farisi. Dia cari kebenaran. Dalam pencarian dia tu, dia jumpa Nasrani. Daripada sembah api, dia masuk agama Nasrani. Percaya 3 Tuhan. Salman tak puas hati. Salman rasa dia kena cari hak betul punya. Majusi tentu tak betul, dia dapat Nasrani, dia rasa Nasrani tak betul. Dia merantau daripada bumi Parsi, dia pergi ke Syam, di kawasan Syria. Yathrib ni mana tuan-tuan? Madinah. Yang nama asal Madinah itu ialah Yathrib. Di Madinah Allah takdirkan dia jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam di Madinah. Masa di Parsi dia orang kaya. Salman Al-Farisi ni orang kaya di Parsi. Bila mai di Madinah dia jadi orang susah. Bila dia masuk Islam, dia jadi satu orang Islam yang sangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia jadi satu orang Islam yang sangat zuhud. Tak lekat dunia dalam hati dia. Dan selepas daripada wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pernah dilantik menjadi gubernur. Tarikh kewafatan dia tak ada siapa tahu. Tapi di kalangan ahli sejarah, dia berkata most probably 80% dia wafat pada masa pemerintahan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Balik kepada hadis tadi. Apabila Huzaifah bin Al-Yaman duk bagi tahu dekat orang, dia duk cerita kata Nabi SAW pernah marah-marah. Cerita dia tu tidak disenangi oleh sebahagian daripada yang dengar ni. Maka dia pergi cari Salman Al-Farisi. Pergi refer cerita ni kepada Salman. Pergi rujuk cerita ni kepada Salman Al-Farisi. Fayadhkuruna lahu qawla Huzaifah. Dia bercerita dekat Salman. Dia berkata, Salman, kami ada dengar Huzaifah bin Al-Yaman cerita kata Nabi SAW ni pernah marah-marah kepada sahabat-sahabat. Fayaqulu Salman, maka kata Salman, Huzaifah a'lamu bima yaqul. Huzaifah kata, kalau Salman kata macam tu, Salman tahu apa yang dia kata. Tuan-tuan tengok, ini adab. Adab di kalangan sahabat Nabi, mereka tak saling mencederakan antara satu sama lain. Adab itu tidak ada dalam masyarakat kita hari ini. Kita sama-sama ustaz, suka cedera mencederakan di antara satu sama lain. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, mereka tak buat macam tu. Mereka tidak saling mentajrih, orang Arab kata, tidak saling melukakan di antara sama-sama sahabat. Bila orang main habaq dekat Salman, kata Huzaifah kata macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, dia dengar dan dia komen apa? Dia kata kalau betul itu Huzaifah kata, Huzaifah lebih tahu tentang benda yang dia kata. Fayarji'una ila Huzaifah. Geng ni daripada Huzaifah dirujuk dekat Salman. Bila Salman kata macam tu, balik mai kat Huzaifah pula. Tadi pun satu hal juga. Sama dengan masyarakat kita hari ni, mai mengaji dekat satu ustaz, dengar, pergi tanya ustaz orang lagi. Ustaz orang lagi kata lagu mana, balik mai abang balik kat ustaz ni. Lepas tu ustaz ni dengan ustaz ni duduk lawan terentuk kepala, bincuk sekeliling dari. Ada berlaku pada zaman sahabat dulu ni macam tu. Mereka dengar Huzaifah kata, mereka rasa macam
tak puas hati. Mereka pergi tanya Salman. Bila Salman komen macam tu, mereka balik dekat Huzaifah balik. Fayaquluna lahu, mereka kata kepada Huzaifah bin Yaman, mereka kata qad zakarna qawlaka li Salman. Mereka kata Huzaifah, hang ada sebut dekat kami, kata Nabi SAW marah-marah kepada sahabat. Kami rasa tak puas hati, kami pergi tanya Salman. Dia kata, fama saddaqaka wala kadzabak. Dia berkata bila kami tanya Salman, Salman tidak mengiyakan apa yang hang kata, dan Salman tak kata hang bohong. Salman no comment. Salman tidak kata hang salah, Salman tak kata hang betul. Bila Huzaifah bin Al-Yaman dengar macam ni, kata dalam hadis ni, fa'ata Huzaifatu Salman. Kalau dalam bahasa Pulau Pinang sedap ni, dia kata apa? Maka Huzaifah pun celapak pergi dekat Salman. Celapak. Maksudnya apa? Dia terkam pergi dekat Salman. Wa huwa fi Mabqalah. Yang ketika itu, dia kata Salman duduk di satu tempat yang bernama Mabqalah. Huzaifah ni. Bila geng yang tak puas hati dekat dia pergi rujuk dekat Salman, Salman tak komen apa, dia balik main habaq kat dia. Kata yang hang kata ni Salman mengaku pun dah, Salman deny pun dah. Bila dia dengar macam tu, Huzaifah tak puas hati. Dia terus pergi cari Salman. Faqala ya Salman, ma yamna'uka an tusaddiqani bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila Huzaifah pergi jumpa Salman, dia kata dekat Salman, dia kata Salman, apa masalah hang sampai hang tak boleh nak mengiyakan apa yang aku kata, sedangkan hak aku kata tu aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tak puas hati. Dia pergi cari Salman, dia kata apa masalah hang sampai hang tak boleh nak sokong aku? Apa masalah hang yang hang tak boleh nak mengaku depan mereka hak mai tanya ni kata aku cakap betul? Apa masalah hang? Faqala Salman, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaghdab fayaqulu fil ghadab li nasin min ashabi. Salman kata dekat Huzaifah, dia kata okey, cerita dia macam ni. Dia kata memang betul, Nabi tu manusia. Ada waktu Nabi marah. Bila waktu Nabi marah, Nabi bercakap kepada sahabat-sahabat dalam keadaan marah. Betul, dia kata. Wa yarda fayaqulu fir ridha li nasin min ashabi. Tapi Salman kata, Nabi SAW banyak kali Nabi bercakap kepada sahabat-sahabat dia dalam keadaan tak marah. Pasal apa hak Nabi marah tu yang harus cerita ke orang? Itu maksudnya. Bukan aku nak kata yang abang tu tak betul. Nabi manusia, Nabi macam kita. Kita makan, kita minum, kita seronok, kita marah. Nabi SAW pun manusia. Dia makan, dia minum, dia seronok, dia marah. Ada waktu Nabi marah. Nabi tidak marah macam kita marah. Nabi marah bersebab. Tapi waktu Nabi marah, Nabi bercakap dekat sahabat-sahabat dia dengan nada marah. Tapi dia kata banyak keadaan Nabi tidak marah. Pasal apa yang sibuk di doa abang dekat orang hal Nabi marah, sedangkan cerita Nabi tak marah doa ada banyak. Salman kata dekat Huzaifah macam tu. Amma tantahi. Salman kata dekat Huzaifah, dia katalah macam ni, alangkah baiknya hang stop daripada duk cerita pasal Nabi marah ni. Dia kata, wa hatta tuqi'a ikhtilafan wa furqa. Pasal apa? Pasal takut boleh membawa kepada khilaf dan juga perpecahan.
Banyak benda kita boleh bercakap bagi jadi elok. Awak pergi duk cari benda hang nak jadi punca kepada orang bergaduh. Walaqad alimta anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataba. Salman kata, hang tak ingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di atas mimbar? Faqala, Nabi kata, ayyuma rajul min ummati sababtuhu sabbah. Atas mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, mana-mana orang daripada umat aku yang terkena cela dengan aku termarah dia, aku tercela dia, aku tertegur dia secara kasar, au la'antuhu la'nah fi ghadabi, ataupun ketika aku marah aku melaknat orang itu. Nabi kata, fa innama ana min waladi Adam. Nabi kata, sesungguhnya aku manusia, aku anak Adam. Memang aku tak boleh elak kadang-kadang aku termarah. Siapa-siapa daripada kalangan hampa yang biasa kena marah dengan aku, hampa kena ingat aku manusia. Aghdab kama yaghdabun. Aku pun marah macam mana hampa juga kadang-kadang marah. Wa innama ba'athani rahmatan lil alamin. Nabi kata, tapi ingat, Allah utuskan aku untuk membawa rahmat dan kasih sayang kepada sekalian alam. Itu lagi besar. Yang marah sikit-sikit ni jangan jadi cerita. Nabi kata, yang lebih besar daripada tu, Allah lantik aku menjadi nabi untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Faj'alha alaihim salatan yaumal qiyamah. Nabi kata, siapa-siapa daripada kalangan hampa yang pernah terkena dengan aku, pernah terkena marah aku, mudah-mudahan menjadi satu rahmat kepada dia di hari akhirat esok. Siapa yang pernah terkena marah Nabi, mudah-mudahan marah itu menjadi satu rahmat kepada dia di hari akhirat esok. Salman peringat benda ni kepada Huzaifah bin Al-Yaman, dan kata Salman, wallahi la tantahiyanna au la aktubanna ila Umar. Salman kata kepada Huzaifah, demi Allah, sama dah hang berhenti daripada duk cerita tentang Nabi marah, tentang benda-benda yang tak berapa baik ni, ataupun hang tak mau berhenti, aku report kepada Sayyidina Umar, khalifah kita pada hari ini. Hadis itu hadis sahih, riwayat Abu Daud. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kesimpulan dia yang pertama, Nabi manusia biasa. Beza Nabi dengan kita ialah Nabi adalah Nabi, sedangkan kita umat manusia biasa. Oleh kerana Nabi itu manusia, kadang-kadang Nabi marah. Dan marah Nabi SAW itu kan kepada orang yang kena marah. Satu. Yang kedua, elakkan sifat suka mengadu domba. Yang kedua, elakkan sifat suka jadi, orang Penang kata, jadi batu bronzen. Elakkan diri kita daripada jadi batu bronzen, batu api yang boleh menyebabkan dua pihak jadi berbalah. Yang ketiga, fokuskan kepada dakwah kasih sayang. Fokuskan kepada dakwah kasih sayang daripada dakwah yang diselaputi kemarahan dan menganjur perpecahan. Tumpukan dakwah ni kepada kasih sayang. Jangan berdakwah sehingga orang marah. Apatah lagi kita berdakwah membawa orang kepada berbalah dan berpecah. Yang keempat, kembangkan kebaikan orang, tutup aib orang. Yang keempat, kembangkan kebaikan orang. Kita tahu apa kebaikan ada dekat dia, hak tu kita habang ke orang. Mana-mana aib dan kelemahan dia, tutup rapat-rapat. Yang kelima, kalau sekiranya
Seseorang itu ada 9 keburukan, 1 kebaikan. Tutup keburukan itu, ceritakan 1 kebaikan itu. Tuan, kadang-kadang orang buat satu contoh kat kita. Dia ambil satu kertas putih kosong, besar. Tengah-tengah kertas itu dia bubuh satu dot, satu titik hitam. Satu tengah kertas besar tu dia bubuh satu titik hitam. Lepas itu dia tanya kita. Dia kata, tuan-tuan nampak apa di kertas ni? Otomatik orang akan jawab apa? Nampak titik hitam. Sedangkan yang besar apa dia? Putih. Tapi manusia nampak hak titik hitam satu tu. Itulah manusia. Itulah manusia. Elakkan diri kita daripada jadi macam tu. Kerana itu merugikan kita dan merugikan dakwah Islam kepada seluruh alam.